Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Muhammad Hasif bin Yahya, pensyarah subjek CTU 552, Falsafah dan Isu Semasa UiTM, Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam. Kami daripada kumpulan 3 ingin menyampaikan perbentangan yang berjudul Modernisme atau Modernism. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang diwakili pertama saya, Muhammad Akmal Afif bin Abdul Rahman, Hazza Fikri bin Abdul Halim, Nurul Ain binti Noh, Intan Nur Aryani binti Abidin dan Nur Ain Nabilah binti Zulkarnain. Baik, jadi apa itu modernism? Apakah yang dimaksudkan dengan modernism? Modernism menurut Roger Garaudy adalah berkaitan dengan westernisme, iaitu aliran yang berasaskan kebudayaan dan pemikiran barat yang timbul dari pengalaman sejarah mereka selama 4 abad terakhir. Antara ciri-ciri modernisme ialah nasionalisme dan juga kapitalisme. Pendapat yang sama telah diajukan oleh Maryam Jamilah kerana menurut beliau, modernisme harus dirujuk pada pengalaman sejarah barat yang bermula sejak zaman Renaissance pada abad ke-15 hinggalah kini. Jadi, setiap gerakan-gerakan revolusi yang tercetus pastinya bermula daripada seorang pempengaruh ataupun yang digelar sebagai tokoh. Jadi, antara tokoh-tokoh modernism, yang pertama ialah Al-Said Jamaluddin Al-Afghani. Nama sebenar beliau ialah Jamaluddin bin Safdar Al-Afghani. Beliau dilahirkan di Asad Abad di Afghanistan. Antara sumbangan beliau dalam modernism ialah pertama, mengubah pemikiran umat Islam selaras dengan kemajuan zaman. Seterusnya, beliau mempelopori dan juga penggerak untuk kebangkitan umat Islam dalam menentang penjajah. Beliau juga berperanan untuk menghasilkan beberapa karya ilmiah yang kreatif dan bermutu tinggi bagi menyokong idea islah yang dibawanya. Tokoh modernism yang kedua ialah Syekh Muhammad Abduh. Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau dilahirkan pada 1849 Masihi di Mesir. Beliau juga merupakan figura yang terkenal dalam pembentukan gerakan Islah. Dan antara sumbangan beliau pula ialah yang pertama, penghargaan terhadap akal. Hal ini telah terbukti apabila Syekh Abduh menyatakan bahawa Islam adalah agama rasional di mana Islam selari dengan akal dan ilmu pengetahuan yang akan maju. Yang kedua, pembukaan pintu ijtihad. Ijtihad adalah dasar penting dalam membangkitkan kembali ajaran Islam khususnya. Yang ketiga, sistem pendidikan Al-Azhar telah didominasi oleh beliau seperti mewujudkan mata piawaian dalam penganugerahan sijil dan juga mewujudkan farmasi khusus untuk mahasiswa di Universiti Al-Azhar, Mesir. Tokoh ketiga dan yang terakhir yang saya boleh kongsikan, Rashid Ridha. Beliau dilahirkan pada 23 September 1865. Beliau merupakan anak murid kepada Syekh Muhammad Abduh. Antara pembaharuan yang dibawa oleh beliau dalam konteks modernisme ialah mentafsir ayat atau hadis dengan tidak meninggalkan prinsip umum dengan cara menggunakan akal fikiran. Beliau juga menekankan jika umat Islam ingin maju ke hadapan, umat Islam perlulah menguasai bidang sains dan teknologi pada masa yang sama. Beliau juga menekan bahawa kewujudan unsur bid'ah dan khurafat yang masuk ke dalam ajaran agama Islam telah menyebabkan umat Islam mundur dan tidak boleh memasuki konteks modernisme dalam setiap aspek. Assalamualaikum, saya Nurul Ain. Saya akan menerangkan tentang fakta modernisme. Antara fakta yang dapat diperolehi daripada konsep modernisme ini adalah golongan yang mempunyai pemikiran di mana ia cenderung dalam bidang politik dalam aktiviti mereka. Oleh itu, para orientalis dan sarjana Muslim mengambil keputusan untuk menetapkan satu unsur atau tema bersifat fundamental dan Islamis kepada golongan ini. Hal ini bertujuan untuk menyedarkan kembali umat Islam yang telah terpengaruh dengan analisa barat. Hal ini berpunca daripada kepelbagaian sikap dan aliran pemikiran yang tidak tepat. Selain itu, para sarjana Islam membuat satu pemerhatian tentang unsur kebaratan. Mereka menilai dan melihat dari segi politik, hidup masyarakat dan keagamaan yang merangsang aliran seperti liberalism, secularism dan fundamentalism. Hasilnya, sarjana Islam telah menggunakan aliran ini tetapi tidak dipersetujui oleh para ulama Islam.
Oleh itu, Muhammad Nasir telah menegaskan bahawa segala istilah daripada Barat haruslah dikaji supaya ia selaras dengan aliran agama Islam. Seterusnya, semasa kaedah modernisme mahu menular ke pemikiran orang ramai, muncul pula satu unsur fundamentalisme untuk diterapkan dalam modernisme. Para penulis berasa teragak-agak untuk menceritakan unsur modernisme ini kerana ia sekaligus menunding jari ke golongan modernis yang lain. Walau bagaimanapun, pendekatan kaedah fundamentalisme ini mendapat sokongan yang kuat daripada masyarakat kelas menengah. Dalam pada itu, kegagalan dalam perkembangan modernisme di Malaysia dalam menubuhkan organisasi dakwah, sosial dan politik seperti mana di negara Indonesia. Menurut Muhammad Sarim, antara punca kegagalan tersebut adalah kerana waktu perbincangan tentang gerakan Islam yang terbatas ataupun waktu perbincangan tersebut terlalu pendek. Yang kedua, peranan Islam sebagai penggerak kepada gerakan politik orang-orang Melayu seolah-olah telah dimatikan setakat pada tahun 1930-an sahaja. Hal ini berpunca daripada golongan elit sekular yang telah mendahului gerakan nasionalisme Melayu. Seterusnya, implikasi modernisme terhadap individu. Implikasi yang pertama ialah kurangnya minat remaja terhadap tradisi budaya sendiri kerana didedahkan kepada budaya barat yang lebih moden yang mengakibatkan masalah sosial. Tahap keintelektualan golongan kanak-kanak dan remaja akan menentukan maju mundurnya sesebuah negara pada masa hadapan. Negara yang mewarisi golongan generasi muda berpendidikan rendah akan menghadapi masalah untuk membangunkan negara di mata dunia. Justeru, banyak kajian telah dijalankan dari masa ke semasa untuk mengkaji sejauh mana faktor penggunaan teknologi moden seperti media sosial, gadget, televisyen dan sebagainya mempengaruhi kemerosotan pencapaian akademik pelajar masa kini. Ketaksoban terhadap gadget dalam diri seseorang itu menyebabkan minat terhadap budaya negara terhakis kerana remaja terlalu asyik dengan aplikasi-aplikasi yang diwujudkan seperti permainan video dan media sosial. Selain itu, kemajuan teknologi yang dibawa modernisasi juga mengakibatkan individu terdedah kepada penipuan kewangan di alam maya atau skema yang semakin berleluasa. Hal ini kerana wujudnya pelbagai iklan yang menawarkan wang untuk dipinjam atau melabur dengan jaminan yang tinggi. Terdapat 5 jenis penipuan kewangan iaitu penipuan atau pinjaman yang tidak wujud, e-dagang, Macau scam, love scam dan tipu SMS. Keadaan ini telah menyebabkan individu yang menjadi mangsa penipuan berasa cemas, panik dan mungkin takut, khususnya warga tua. Akhirnya, mangsa mengambil tindakan yang terburu-buru dan menanggung kerugian yang besar. Akhir sekali, modernisme juga membawa impak positif terhadap individu. Antaranya, dapat membuka peluang pekerjaan kepada individu kerana modernisasi mewujudkan sektor baru yang penting seperti informasi teknologi. Sebagai contoh, kemajuan teknologi komunikasi membolehkan individu untuk bekerja dalam berhubung dengan pelanggan, pengurusan dan pekerja secara lebih pantas dan efisien. Pada keadaan semasa, capaian internet berkeluajuan tinggi juga lebih mudah untuk mencorakkan lanskip kerjaya yang lebih efisien turut meliputi sektor pembuatan, perkhidmatan profesional, penyajian, hartanah dan pembinaan, logistik serta peniaga dan pengedar. Implikasi ataupun kesan modernisme kepada masyarakat, yang pertama adalah dari segi politik. Modernisme dapat menyatupadukan pelbagai jenis kaum dalam masyarakat ini untuk membentuk satu masyarakat yang harmoni dan bekerjasama di antara satu sama lain. Seperti wujudnya parti-parti perikatan, parti-parti politik yang di dalamnya diduduki oleh pelbagai jenis kaum, bekerjasama antara satu sama lain untuk menjayakan parti-parti mereka. Dan untuk dibandingkan dengan zaman-zaman sebelum kita merdeka,
kaum-kaum di Malaysia lebih berpegang teguh dan berpaksikan kepada kepentingan kaum masing-masing semata-mata. Mereka memilih untuk bekerja di antara kaum mereka sahaja dibandingkan untuk bekerja dengan kaum yang lain. Seterusnya, dari segi sistem pendidikan dalam negara pula, telah wujudnya pelbagai jenis sekolah kebangsaan yang dekat dalamnya terdapat pelbagai jenis pelajar dari pelbagai jenis kaum. Telah wujudnya satu sistem sekolah kebangsaan yang lebih efektif dalam menyatu padukan masyarakat dalam masa sama untuk melahirkan sebuah masyarakat yang harmoni dan juga intelektual dari pelbagai jenis kaum. Dibandingkan dengan sebelum merdeka, Malaysia telah menggunakan satu sistem pendidikan vernacular yang mana dalam sistem pendidikan vernacular tu setiap sekolah menggunakan bahasa kaum masing-masing sebagai bahasa perantaraan. Sebagai contohnya, sekolah rendah untuk Cina, mereka hanya menggunakan buku-buku teks bahasa Cina yang telah diimport daripada negara Cina dan menggunakan bahasa perantaraan bahasa Mandarin sebagai bahasa utama dekat sekolah tu. Yang terakhir adalah dari segi ekonomi, perindustrian dan perniagaan. Bila wujudnya modernisme, masyarakat berniaga dengan bekerjasama di antara satu sama lain. Sebelumnya, pada zaman sebelum kemerdekaan, mereka berdagang dan berindustrian bersama mereka punya masyarakat sahaja. Mereka tidak bersatu padu di antara satu sama lain seperti yang mana berlaku sekarang. Antara cabaran modernisme yang pertama ialah institusi keluarga semakin rapuh dan tidak mampu membentuk masyarakat yang mempunyai nilai moral yang tinggi. Ini adalah produk globalisasi yang menjanjikan dunia tanpa sempadan. Iman yang lemah sifatnya boleh menyebabkan anak-anak terjebak tanpa batasan agama atau moral dalam gejala sosial. Mereka mengejar kebebasan, kemewahan dan tanpa had melakukan apa sahaja mereka mahukan. Kami menganggap bahawa sifat kehidupan sosial telah berubah pada zaman pasca moden. Budaya hidup mereka menjadikan masyarakat lebih individualistik dengan tidak memperhatikan gejala sosial yang menyertainya. Jiran kini lagi tidak mengenali antara satu sama lain. Poin saya yang kedua adalah kecanggihan teknologi komunikasi dan maklumat. Fahaman ini disebabkan oleh proses globalisasi melalui kecanggihan teknologi. Fahaman pasca modernisme mementingkan manusia mempunyai kebebasan diri atau memerlukan pemikiran pendapat orang lain. Pasca modernisme menjadikan cabaran kerana ia telah mempengaruhi dunia Islam. Dengan berkembangnya modernisme pada era globalisasi, maka gerakan kebebasan semakin berkembang. Globalisasi mencipta dunia yang berasaskan kepada kepenggunaan atau konsumerisme. Pertumbuhan budaya kepenggunaan ini merupakan latar belakang fahaman pasca modernisme. Akibat sistem kapitalis, manusia menjadi rakus dan gelojoh yang tidak terbatas, menyalahguna kebendaan atau kekayaan kurniaan Allah. Sifat kepenggunaan dan kebendaan ini kemudian menggantikan nilai-nilai murni dan akhlak manusia serta melupakan nilai keagamaan dan kekeluargaan. Poin saya yang ketiga adalah cara pemikiran yang berbeza. Cara pemikiran pada zaman dahulu dan zaman kini adalah berbeza. Cara pemikiran dari segi pemakaian, iaitu pemakaian yang kurang sopan berbanding zaman sebelumnya. Ini juga antara satu kesan dan cabaran yang dihadapi oleh umat Islam modernisme. So, konklusinya, kita sebagai umat Islam perlu berusaha untuk mengatasi cabaran pasca modernisme. Metodologi pendidikan agama di negara ini mesti dipertimbangkan dan disesuaikan dengan pasca modernisme. Pemikiran dan ideologi perlembagaan barat serta Islam
mesti dicabar, mengejar sains wajib di sekolah. Agama tidak cukup untuk mengatasi tuntutan modernisme. Pekerjaan berdakwah juga akan diteruskan. Dialog perlu diadakan dari semasa ke semasa untuk membincangkan isu yang berkaitan tentang umat Islam. Maka dengan itu berakhirlah pembentangan kami yang berjudul Modernism ataupun Modernisme. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.